Hi guys, Liana Jasmine here. So don't forget to watch WKTV di YouTube channel. Bawa mentari ataupun purnama malam, teruskan menerkam walau lampu limpah padam. Dalam hujan ribut walau cedera dan luka, teruskan menghayun walau dua mata buta. Hai, saya Liana Jasmine dan dalam filem Harimau Melaya, saya sebagai second unit director. Saya bekerja rapat dengan Abang Aflin Shauki, di mana saya seperti protege dia dan dia mentor saya. Hello, I'm Malia from Malia Artwork. I'm from makeup department for Harimau Melaya film. Pengalaman saya dalam makeup industry, which is dalam industri lah, almost 11 years, but I starting with commercial. And so day by day, starting with the long form. Saya Helmi Yusof dalam bidang perfilman ni about 20 tahun lebih lah. Saya starting dengan as a film camera assistant dulu. So saya start buat DP. Saya buat DOP dalam beberapa tahun, lepas tu saya cuba untuk buat directing juga. So now saya buat both. So untuk sekarang buat kerja-kerja DOP, saya memilih director siapa yang saya nak bekerja lah. Yang saya selesa lah, pasal saya dah fokus more to my directing work. Sikit lepas isyak, musuh mau datang ropak bumi yang bijak. Masa saya join in untuk filem Harimau Melaya ni, Abang Aflin punya intention was to teach me how to be on a set where the process is bigger. You know how to handle with bigger cars, bigger sets, 2 cameras. So I rasa sangat beruntung untuk bekerjasama dengan Abang Aflin, untuk belajar dengan dia. Mostly memang dapat duduk sebelah dia, mendengar dia, you know, how dia narrate ataupun how dia conduct this film. Banyak sangat yang saya dapat belajar daripada dia. And it's a very memorable experience for me. Alhamdulillah to be a part of this process with him. Seteru sudah datang, bangun, harimau bangun. Jawapan tu dia straightforward je. Saya dengan Aflin ni terlalu close. Dah macam adik-beradik dah. So kalau dia telefon saya untuk saya kata tidak tu susah. Jadi kalau katalah saya ada benda lain yang saya nak buat pun, saya akan tolak buat untuk dia. Because kita orang kenal dah berpuluh tahun. Mostly semua movie dia saya buat DOP. So untuk kata no bila dia call tu agak susah lah. Saya akan arrange masa saya sebaik mungkin untuk shoot dengan dia. Because saya rasa kita orang serasi untuk kerja bersama. Keserasian tu, saya faham dia apa dia nak. Kadang-kadang bahasa tanpa dia bercakap pun saya dah tahu apa dia nak. So saya dah keep on terus buat set up dia. So kalau untuk saya menolak movie dia tu agak susah. Walaupun saya ada sibuk mana-mana tu, saya cakap yang lain punya offer tu saya tolak, saya akan buat untuk dia. He's my close friend and he's my brother. Untuk Harimau Melaya ni, kita orang punya cabaran lah orang cakap. Kita orang kena make our talent or casting almost same or quite similar with the players itself. So kita orang kena potong rambut, moustache, even beard and everything quite similar. Even colour rambut nak bagi sama, quite similar pun tak apa. Janji ada colour sebab kita kena ikut by years, hari perlawanan tahun yang diorang lawan tu. So it's a different look. So dari situ cabaran kita orang, sebab dia not consistent like scene tu dia macam ada jam. So ada kita kena colour dan kita kena gelapkan dan kita kena terangkan balik. Lagak bersahaja, bercenaka dan ketawa, seolah-olah Harimau Melaya tidak bahaya. Ini padang kami, tiada siapa boleh ambil. Yang mencabar sedia tok dicakar dan dicari. Susun yang terbaik, 11 mulakan radik. Siapa menang dabik, kalah tak. So filem Harimau Melaya ni adalah a moment in time di mana filem yang baru, kejadian dia baru saja berlaku. Maksudnya kita menceritakan macam mana tim Harimau Melaya ni dapat masuk AFC, kejayaan bersama coach baru daripada Korea, Kim Pang-gon. So keadaan filem kita buat ni adalah recent. Dia bukan lagi history, dia bukan lagi macam past atau bukan future, tapi dia a moment in time. So saya rasa benda tu sangat unik. Memang saya tak pasti pernah ada ataupun tidak Malaysia buat, tapi saya rasa a very good concept for Harimau Melaya. Dia terlalu sentimental juga, not for me, untuk rakyat Malaysia juga. I feel proud to be in this project because
is about Harimau Melaya yang setelah 42 tahun tidak berjaya masuk untuk AFC. So setelah 42 tahun kita layak. And then Aflin dan kita orang jadi kami jadi salah satu tim proud yang untuk mengangkat balik, bukan mengangkat balik, yang berbangga dengan bola sepak Malaysia dan cerita ini difilmkan. For me, satu benda yang besar dan satu tanggungjawab yang besar untuk kita orang menterjemahkan dari bentuk cerita ke skrip ke dalam bentuk layar perak. So supaya apa yang saya discuss dengan Afli, apa yang saya faham, kita harus mengangkat filem ni untuk rakyat Malaysia berbangga dengan tim bola sepak kita dan kita berbangga dengan Malaysia berjaya untuk layak bermain untuk Asia Cup. Satu benda yang besar. Yang layak-layak tu pun yang dalam Asia Cup tu mostly separuh ataupun lebih daripada separuh tim tu main untuk World Cup. So Malaysia ada di dalam itu. Satu benda yang patut dibanggakan dan difilmkan. Dia satu benda yang baik, insya-Allah. We try our best. Kita orang dah cuba sebaik mungkin. Kita orang dah apa yang ada, aktiviti yang ada kita dah kongsikan atau dah garapkan dalam cerita ni. Hopefully it will well. Kita tetapkan menghayal walau dua mata buta. Tiada orang bertarungnya demi marwah, demi aspirasi warga tanah tumpah darah. Jangan ingkar tita raja bangkit dari tengkur, dari mati dalam tidur baik dalam tempur. Pelakon-pelakon yang berada dalam Harimau Melaya ni pun sangat talented. Contoh kita ada Merky, kita ada Ideal. Saya sebenarnya memang sangat kagum dengan Ideal yang bawa watak Taufik. Dia adalah kapten untuk filem Harimau Melaya. Bagi saya harus bagi pujian kepada Ideal sebab dia really bring the character out. Dia sangat effort, dia sangat berusaha, dia sangat ingin menjiwai watak dia dengan 100%. For all the players Harimau Melaya, every 2 weeks or less than 3 weeks, sometimes pun kita kena keep doing konti, which is kita orang kena potong rambut diorang all the way on set. Okay, kalau nak cakap lari konti tu, dia tak banyak. Tapi basically kita try to check every day because dalam lori pun everything we try to compile semua gambar-gambar kita punya players. So make sure that kita tak terlepas pandang all their konti lah. Sebab ramai kan, it's like almost 16, 17 tak termasuk dengan tim Kipanggun. And then I think look Kipanggun yang paling kita orang risau at first lah because he quite young and kita kena buat dia make up quite similar with Kipanggun. So kita kena edging muka dia, kita kena buat touring, shading, even the pigmentation on face, even the hair also kena quite similar like as per Abang Afli minta memang nak kena sama kalau boleh. So itu yang mencabar, yang paling mencabar rasa Kipanggun lah because he's young. It's like pretty boy. Then you have to make him like, you know, like Kipanggun is like very, he's soft but dia garang. That's the thing. Dapat melibatkan diri dalam filem ni, saya rasa proud lah. Saya rasa bangga dapat berkongsikan apa part saya yang saya boleh contribute, saya contribute. Pahit manis Normally kalau we shooting a movie mesti ada problem hiccup di sana sini But when we do with a good team, with a good leader like Aflin, and he's a creative guy, so any problem ke, any apa-apa issue tu kita orang boleh, maksudnya dia boleh solvekan dengan bantuan yang lain-lain juga. So pengalaman dia yang manis adalah I'm not into football sangat. Saya tidak minat bermain bola sangat, tapi saya tengok bola. Saya kaki bangku, saya mengaku. Tapi I know how struggle the footballers and then how struggle to set up a team. It's about management team. It's about coaches. It's about family juga yang akan menyokong footballer tu juga. Bukan sekadar footballer je. So dia banyak kemanusiaan tu ada di dalam bola sepak. Semua ada. So that's the unique about this movie because this movie dia ada 4 story. Satu pasal management FM, satu pasal our new coaches, satu pasal player of course, satu lagi pasal peminat bola sepak. So combination about that 4 stories dalam cerita ini adalah yang menarik lah. Dia akan menarik. Football unite everyone. Saya rasa cabaran untuk menghasilkan filem ni adalah sangat banyak kerana
bila kita buat filem tentang a real people kan. Macam kita ada fictional juga dalam cerita ni, tapi it's from a true story. So saya rasa dekat situ yang di mana we have to balance out how to achieve like how it is in the real time. So saya rasa cabaran dekat situ. Macam mana kita nak buat benda ni bila orang tengok, yes, betul, sama, terjadi. Saya rasa cabaran dekat situ. Other than that, cabaran sikit-sikit tu biasalah kita buat filem kan, adalah hiccup sana sini, tapi alhamdulillah semua tim dalam Harimau Malaya, all the head of department are all good, all the cast are good. Yang di belakang pastikan terus kukuh. Mereka datang macam tamu kita jam. Okay, kalau nak kata artis favorite, so far semua dengar cakap. Tapi ada some yang bila dia nak touch, kita ada ramai, like my team ada 5-6 orang. So everyone akan pegang setiap casting. Setiap cast. So I pegang siapa, like Taufik, okay, Tini, Man, dia pegang siapa, like Kip Panggon, Abil pegang siapa, like Kobin. So everyone dia ada masing-masing untuk touch. So dari situ supaya kita punya everyday, kita punya timing processing for makeup department supaya laju lah. Tak ada seorang je yang kena fokus untuk one person. As a HOD ataupun head, kita memang kena alliance selalu dengan producer and everything. So whatever they call, they minta do this and that, we try our best to make it deliver whatever that our part lah as a makeup team and hair department. Okay, for this, I rasa yang banyak kerja from our side is hair. Kalau makeup tu dia less sebab kita tak banyak perempuan dalam projek ni. Basically banyak lelaki. So untuk hair lah, so kita every time players ataupun tak kira tim Kip Panggon ke atau Datuk Hamidin itself, like Tony, macam Abang Zain and all, which is Datuk Kyle semua. So kita orang memang kena jaga dia punya konti rambut. As per like diorang pun tak nak pergi salon, diorang takut konti tu tak sama. So kalau diorang ada gap like 1-2 weeks tak datang set, so once dia datang kita dah tahu rambut dia panjang. So memang kita orang selalu check for the hair part lah. Cabaran untuk filem ni yang lain-lain tu bagi saya tak ada apa, cuma the games. Ada certain games yang kita kena copy permainan yang dah dibuat. Contohnya goal, contohnya how they tackle, sesiapa injured, penalty tu kita orang kena ikut exactly macam mana yang goal tu macam mana, kena tackle tu macam mana. So how does karakter pelakon kita cari, walaupun tidak dapat sama, tapi walaupun ada fiction dan ada yang real punya karakter, kita kena cari lebih kurang. So the thrill is nak making a cerita yang bukan totally fiction, cerita yang dah ada sejarah ataupun cerita sebenar. Itu kita punya cabaran untuk kita orang. The rest untuk buat game tu punya lah. It's not easy. Bukan mudah. Nak buat bola sepak, nak koreograf, nak apa. Part itu susah. Part yang making lain tu for me not an issue. Momen menarik kalau dalam projek ni, I think kita orang suka kacau Kip Panggon lah. Sebab he's a Korean, but kita ajar diorang like bahasa-bahasa utara, bahasa-bahasa pantai timur. So kita orang ajar dia bahasa Malaysia. At one point bila kita nak siapkan dia pun, kita tak cakap English. Kita saja cakap diorang in Malay. So slow by slow that he know Malay. Yeah. Okay, so far kalau call time yang keluar every day, like whatever edits or producer keluarkan, I akan check either like crew timing, like styling timing, even our main cast ni. So for my side, normally I arrange untuk supaya team I tak ada rasa energy drain. So I akan ikut call time main cast. So others akan ikut call time yang diberi oleh Eddie. So kat situ kita ada sistem shift and ada sistem timing yang diorang akan follow supaya kita tak sama-sama barai on set. But we starting from commercial, dari situlah dari mana kita belajar timing wise, which is everything kita kena laju lah kan. So from there I teach my team how to respect timing lah. So that's why kita try like forward cepat sikit untuk apa-apa yang kita buat. So that's why every single my team, they have their job scope. So supaya kita tak tahu apa, ataupun everyone dia tahu job scope masing-masing. Alright, apa yang I try sampaikan kat team I, always like setiap apa yang korang buat is
have to be a good naskah sebab naskah tu sangat penting in future, in case for the future budak-budak yang tengok naskah yang kita dah buat ni, kalau kita salah buat salah, kita sampai naskah tu for the future punya budak-budak. To be honest, thank you for this opportunity lah daripada Forward Picture and Abang Afli itself. Thank you because hire we all and trusted Malik Artwork. Jangan tidur lagi, seteru sudah datang. Okay, harapan saya untuk filem ni for sure lah. Kita nak filem ni successful. And then kita nak filem ini orang tengok banyak, so orang kalangan apa masyarakat dapat tahu how our Malaysian football punya kehidupan di luar dan di dalam padang. And then kita punya kejayaan tim bola sepak Malaysia daripada ranking 150 lebih dah makin naik. Sekarang kita dah kira banyaklah perubahan yang berlaku. So benda-benda tu harap kami dapat kongsikan dan kepada orang-orang luar tu dapat tahu juga. So kita punya Malaysian football ni dah next level lah. Next level. Dah pergi Asia Cup, dah main tu, dah improve banyak. So itu yang kami nak tunjulkan. And then harapan untuk filem Malaysia, kita hopefully kita akan dapat buat lagi banyak-banyak konten-konten yang lebih menarik lah. Contoh storytelling ataupun storyline yang nak kata lain daripada yang lain tu susah, tapi yang bermutu. So contoh macam Harimau Melaya ni one of the good story juga. Harap filem ni berjaya dan boleh pergi jauh. Harapan saya untuk filem Harimau Melaya ni is that people can accept whatever that we try to shoot because we already try our best. It's not easy. You kena cari all the cast or main cast that quite similar with all the players, which is now players pun memang busy dengan punya training and all. I'm part of production. We already try our best to make this like very beautiful naskah. So I hope everyone can enjoy this Harimau Melaya once they're out. Yeah. My expectation for this film is so high. I can't wait actually. Saya tak sabar sebab saya pun nak masuk dalam proses editing bersama Abang Flynn. Saya nak masuk dalam sampai habis. Maksudnya daripada segi colouring everything. So saya sangat-sangat excited, tak sabar bila kita dah masuk ke editing proses nanti. Dan kenapa you guys harus tengok, especially kepada peminat Harimau Melaya dan kepada orang Malaysia yang harus tonton filem ni sebab you have to understand why Harimau Melaya achieve this, you know, like after 42 years baru kita dapat masuk AFC. So I rasa benda tu patut macam kita sebagai rakyat Malaysia harus macam bangga and proud of our players. So saya rasa sarankan everybody to watch this film. Okay guys, so don't forget to catch Harimau Melaya The Untold Journey soon in cinemas 2024.